Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 21 hari bulan 2 tahun 2021, kita masih lagi dalam suratul Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Sambungan perbincangan bermula ayat 94. Ayat 94. Kita masih lagi di dalam perbincangan tentang menjaga perjanjian. Menjaga perjanjian. Berjanji mudah, nak jaga perjanjian tidak semudah yang dijanji. Ini yang masalah kita hari ini. Orang bermain-main dengan apa? Dengan janji. Dia berjanji, dia tak tunai janji. Ini berat. Kes kita ini dipanggil kes yang agak berat. Berjanji pandai, menunai janji tidak pandai. Tunai janji tidak semudah berjanji. Baik para jemaah sekalian, itu di antara perbincangan kita. Kita baca satu dua ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Tengok semula kepada ayat kita 97. Para jemaah sekalian, ayat 97 ini berada selepas Allah Ta'ala memberi peringatan, amaran, jangan cuba bermain-main dengan janji. Sama ada janji yang dikuatkan dengan sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi,
atau janji yang diikatkan dengan nama Allah. Allah wakil, Allah syahid. Kita sebut nama Allah tapi kita tidak tunaikan hak Allah, iaitu menjaga perjanjian. Dalam siri yang lepas kita dah dengar cerita di antara contoh orang yang menjaga janji dia bila kata Allah Ta'ala syahid, Allah wakil, iaitulah Sayyidina Musa alaihissalam ketika berjanji mah kahwin dia dengan isteri dia sama ni 8 tahun ataupun 10 tahun. Musa tunai janji. Jangan pula lepas-lepas kahwin tengok tak comel isteri aku ni, tak payahlah 8 tahun, tinggal 3 tahun je lah. Kalau dah janji, janjilah. Kemudian seorang peniaga yang mengatakan Allah wakil, Allah syahid, dia berani tawakal pada Allah Ta'ala semata-mata kerana nak menunaikan janji, letak duit dalam kayu 1000 dinar, hantar melalui laut. Bukan pos laut, atas kepada laut jadi pos. Allahu Akbar. Duit itu sampai ke tangan tuan hutang. Kita kata subhanallah, ajaib kerjaan Allah Azza wa Jalla ini. Urusan Allah Ta'ala pelik. Kalau kita tawakal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam ayat 1000 dinar ini yang patut dibesarkan. Siapa tawakal, wa may yattaqillah, siapa dia takut, bukan duduk sibuk gantung kat dinding tak tahu apa lah. Maka pada ayat ini, ayat yang ke-89 datang menceritakan sekali lagi kepada kita supaya menjaga sumpah. Kalau bersumpah buat perjanjian dengan nama Allah, janji betul-betul, jangan ada sekelumit dalam hati cuba-cuba dengan sumpah ini, dengan nama Allah ini aku boleh menipu orang. La. Kalau ada itu perasaan, maka inilah manusia jahat, menjual nama Allah Ta'ala untuk kepentingan dunia yang fana ini. Berat. Jadi dalam ayat yang lepas juga kita bincang tentang punca manusia ni rusak sebab apa? Sebab tidak menunaikan janji mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Bila tak tunai janji, maka berlakulah perpecahan seperti dalam ayat 93. Baik para jemaah sekalian, kita pergi terus kepada ayat kita. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Allah. Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu dakhalan bainakum sebagai tipu daya sesama kamu. Kita ni kalau bersumpah dengan nama Allah, orang dengar, orang percayalah, orang confident lah dengan kita. Oh, kalau kita bercakap demi Allah, janji kita, cakap dia tinggi darjat, tapi dalam hati dia dakhalan, cuba nak mencari ruang untuk menipu. Ini besar. Hari ini macam-macam orang menipu. Dia panggil scammer ni macam-macam. Tipu atas nama tahfiz, tipu atas nama rumah anak yatim, tipu atau tipu ni macam-macam menipu menggunakan sentimen agama. Ini bahaya. Pasal itulah kita kena perhati betul-betul para jemaah sekalian. Kita nak beri kepercayaan kepada orang, tengoklah juga apa yang dia buat. Tengok apa yang dia buat. Jadi satu fenomena, satu trend hari ini, orang pakak buka sekolah lah, buka tahfiz, buka pondok, dia tidak ada keahlian kepakaran pun, cuma boleh jadi lebay, boleh jadi ketua tahlil, ada buka dah. Sebab masyarakat kita baik, suka menderma, tapi kita tak tahu di mana nak letak yang sepatutnya. Pergi tengok dulu apa yang dia ajar. Ada setengah tempat ni, Masya Allah, kalau duk kira duk jual air, jual bomoh ya, kita kata ini juga satu benda yang berbahaya. Baik, sekarang ni kita buat janji, buat sumpah, tapi mencari ruang-ruang untuk berbohong. Tak kira lah atas nama apa sekalipun, jangan.
fatazilla qadamun ba'da subutiha, kerana yang demikian itu akan menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah ia tetap teguh di atas jalan yang benar. Kaki kita nak akan tergelincir daripada landasan yang baik bila nama Allah Ta'ala dipergunakan. Bila nama Allah Ta'ala digunakan, ingat hati-hati. Wa tazuqus su'a bima sadattum an sabilillah, dan kamu pula akan merasai balasan buruk di dunia dengan sebab kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ayat ini dalam konteks asal dia kepada orang yang kafir. Maknanya azab ini akan di dunia akan menimpa dengan sebab kamu lari berpaling daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, menyekat manusia daripada masuk kepada agama Allah semata-mata dengan sumpah-sumpah dusta, dengan janji-janji. Dalam siri yang lepas, di antara yang disebut oleh para ulama tafsir, puak-puak kabilah-kabilah Arab ni pergi berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tolong, nak bantu. Tiba-tiba dia tengok Quraisy lebih kuat, halif khulafak dia lebih kuat, orang Taif juga tak memberi sokongan, mereka putar balik, lari balik. Itu untuk orang kafir. Untuk realiti kehidupan kita ini, kita kena ingat para jemaah sekalian, kadang-kadang kita guna nama Allah untuk nak menyekat manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penyakit yang berbahaya. Kita tahu yang sunnah Nabi, tapi kita sengaja meninggalkannya semata-mata nak melariskan ajaran kita. Ia menyebabkan orang akan ta'assub kepada dia. Ini pun satu muhasabah yang perlu kita kaji. Makna kalau orang kafir hak asal perbincangan ayat, tapi ayat ini boleh diambil istimbat, boleh diperbincangkan. Di antara bahaya juga iaitulah kita menjauhkan orang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali masyarakat awamul muslimin tak mahu dia. Sebab apa? Dia dengar kata orang yang dia percaya. Semalam ada satu webinar yang kita sertai. Ada orang tanya, dia kata ada orang ni baca zikir sekian-sekian jadi panas. Panas dia. Jangan main, panas-panas lama-lama dia jadi gila isim orang panggil. Mengamuk tak terpasal. Tendang orang, pukul orang dengan sebab zikir. Kita kata lah, zikir yang maksur Allah Subhanahu Wa Taala sebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Zikir membawa ketenangan, bukan membawa kepanasan. Ini kena beza. Kenapa panas? Kita kata bila tidak ikut sunnah jadi panas. Ini bahaya. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat. Walakum azabun azim, bagi orang yang menyekat manusia daripada jalan Allah, tak mau benar orang beriman, dibagi mereka azab besar yang di akhirat kelak. Tapi ayat ini dimuhasabahkan kita yang sudah Islam pun jangan cuba-cuba berani nak menyekat orang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tafsir para ulama salafus salih yang muktabar, bukan ambil daripada teori-teori yang sudah banyak kepincangannya yang kita lihat. Kita jangan. Ada setengah pendakwah ni berani bersumpah-sumpah kiamat akan berlaku pada tarikh sekian. Bila berlalunya tarikh tersebut tak jadi, apa kita nak kata? Kamu dah sumpah, orang dah percaya, jangan cuba main-main. Jadi ayat ni luaslah perbincangan dia. Asalnya kepada orang kafir dulu, sekarang ni kepada kita. Jangan cuba berani-berani semata-mata bersumpah dengan nama Allah Ta'ala untuk mengatakan bahawa teori kita ni kuat. Lah, kita sudah banyak kecundang di dalam sumpah-sumpah yang dikemukakan. Baik para jemaah sekalian, oleh kerana punca manusia sanggup melakukan demikian, sanggup bersumpah untuk melariskan jualan, melariskan perniagaan, melariskan ajaran, maka
mereka juga bersumpah untuk dilanggari sumpahnya. Allah Ta'ala bawa pada kita ayat 95 ini amaran daripada melakukan perbuatan-perbuatan kerana sumbangan dunia, kerana nak kepada dunia, kita buat sumpah, kita bersumpah dan melanggari sumpah. Allahu Akbar. Khianati sumpah. Tengok ayat 95. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Maknanya bila kita guna nama Allah kemudian kita batalkan perjanjian semata-mata untuk apa? Untuk mendapat mata'ud dunia qalil, mata benda dunia yang sangat sedikit. Dahlah sedikit, banyak Syekh, juta ni dia punya projek. Juta pun sikit, 10 juta, 100 juta sikit, nak banding dengan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada ahli syurga. Nak bayar berapa syurga? Penyakut baju, penyakut kain tuala dia pun lebih mahal daripada harga dunia. Bagaimana dengan yang lain-lain? Itu bandingan yang simple. Tiba-tiba kita jual perjanjian yang kita buat dengan nama Allah Ta'ala itu dengan mata benda dunia kerana nak hendak kepada dunia. Ajaib. Allah peringatkan lagi, innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa di sisi Allah Ta'ala dari balasan yang baik, itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu kalaulah kamu mengetahui. Jadi yang si Allah Ta'ala dah sediakan, Allah Ta'ala dah sediakan balasan dia, apa dia? Syurga. Kalau kamu redha dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kamu tunai janji bila disebut dengan nama Allah, maka itu semua lebih baik daripada kamu dapat habuan dunia yang sedikit yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikut tentang hakikat dunia. Tanda tuan-tuan, ayat 96 inilah hakikat dunia. Hakikat dunia, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Allah kata sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis. Yang ada di sisi kita, yang kita duk simpan, hak kita duk sayang, yang kita duk duk dakak siang dan malam daripada mata dunia, benda dunia ini, yantahi wa yafna, akan berakhir tempoh dia dan akan hilang, akan rusak. Banyak mana kita ada pun dua ya. Tanda tuan-tuan, ini kata-kata motivasi yang menarik. Saya dengan dunia, sama ada saya tinggalkan dunia, meninggal dunia, ataupun dunia tinggal saya. Kita dengan dunia ni dua saja. Sama ada kita tinggal dia ataupun dia tinggal kita. Sayang setakat mana pun, itulah hakikatnya kita dengan dunia. Bagaimana maksud, apa maksud kita tinggal dunia? Bila sudah mati, dunia sudah tidak ada lagi. Kita berpindah ke alam barzakh. Harta yang kita miliki, yang kita kumpul daripada muda sampai tua, daripada tak sempat nak ibadat kepada lara contohnya, ataupun alhamdulillah kita boleh kumpul dalam keadaan baik, harta dikumpul,
Allah Ta'ala ditaati, sunnah Nabi SAW dipegangi, itu pun harta ini pun juga akan hilang, akan berakhir menjadi milik kita bila kita mati, kecuali kita milikkan harta itu menjadi milik aset tetap kepada kita. Bagaimana kita nak jadi aset tetap? Kata Nabi SAW, sedekah. Sedekah. Pagi-pagi malaikat ni tukar shift pagi, dia mari. Dia kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang sedekah, orang yang derma, orang yang infak, ganti. Ini lebih baik. Jadi ganti di sini kata para ulama, sama ada Allah ganti harta lain kita dapat, ataupun dia tak ganti yang dunia, dia ganti yang akhirat, dapat pahala. Malaikat lagi kata, ya Allah, mana-mana orang yang bakhil, yang kupi. Bakhil dengan kupi itu sama lah. Bakhil, kupi, kedekut, sama adik-adik. Tak apa, biarlah rusak harta dia tu. Ini bukan bermakna dalil kepada sedekah subuh yang diviralkan lah. Sedekah bila-bila pun boleh, subuh boleh, belum subuh pun boleh, tidak jadi masalah. Cuma kalau kita nak rekod untuk hari ni, lepas subuh. Sebab malaikat yang catat tu dia tukar shift subuh dengan asar. Tapi tidak syarat. Kita jangan duk tularkan benda-benda yang tidak ada kepahamannya daripada para ulama salafus salih dalam mana-mana hadis. Allah sebut kepada kita sini, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu, banyak ke sedikit, hilang. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kita tinggal dia. Yang kedua dia tinggal kita bila? Apabila benda yang kita miliki itu sudah rusak, sudah habis, sudah hilang, tak ada dah. Maknanya dunia ni sama ada kita tinggal dia, dia tinggal kita. Mana kita punya kereta cantik dulu, habis dah, rusak, aksiden, kena curi ke orang ataupun kita jual, tak ada. Mana kereta awak dulu, alhamdulillah, saya dah wakafkan ke rumah anak yatim untuk kegunaan mereka, wakaf untuk masjid, untuk bawa jenazah. Ya, alhamdulillah, itu jadi milik aset tetap kita sampai ke hari kiamat. Allahu akbar. Tengok ayat ni. Allah kata apa? Apa yang ada di sisi kamu akan rusak, yang di sisi Allah Taala itu kekal. Dalam surah Sad, Allah kata, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Rezeki yang aku bagi dalam syurga ni tak akan hilang. Dalam suratul A'la yang selalu dibaca oleh imam-imam pada hari Jumaat, hari raya contohnya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu duk melebih-lebihkan dunia, yang sebenarnya akhirat itu yang kekal. Kata apa? Maka bila Allah Ta'ala sebut yang kita ada ni akan rusak, akan binasa, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita tentang balasan yang disediakan untuk orang yang baik-baik. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebenarnya dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar. Dengan orang yang sabar, Allah Ta'ala akan beri balasan, akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah SWT kata, wala nusibanna yaumal qiyamah as-sabirin. Allah janji nak beri pahala kepada orang yang sabar. Nak bagi pahala orang sabar dengan apa? Dengan sebab kesabaran mereka itu ala ahsani ma kanu ya'malun, akan
pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pada jemaah sekalian, kita kerja ketaatan banyak ke sedikit nak banding dengan balasan yang Tuhan nak bagi? Tak padan. Sikit sangat apa yang kita buat ni, kan? Ada ulama tafsir menghuraikan ahsani di sini bermakna at-ta'at. Maknanya Allah Ta'ala akan beri balasan yang lebih baik dengan ketaatan yang kamu lakukan itu, Tuhan balas lebih baik lagi. Ada kata bi ahsan ba as-sababiyah, dengan sebab kebaikan yang kamu lakukan. Sebab maknanya kami akan beri balasan yang lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Kenapa lebih baik? Masya Allah, tabarakallah. Kita buatnya sedikit ya atas dunia ni, tapi Allah Ta'ala balas yang besar-besar. Kata di Al-Imam Al-Mawardi, dia kata ayat ini mengandungi dua makna. Yang pertama, Allah Ta'ala balas di atas ahsanil a'mal, amalan yang terbaik yang kamu buat, iaitu ketaatan yang kamu lakukan kerana Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, ahsan dengan makna mudha'afah. Allah Ta'ala bagi pahala kepada kamu, balasan kepada kamu lebih baik, maknanya gandaan lebih banyak balasannya daripada apa yang kamu lakukan. Ini boleh katakan ulama-ulama tafsir meletakkan kesimpulan daripada ayat ini dua perkara. Bi ahsan, sama ada Allah Ta'ala beri balasan lebih baik daripada apa yang kita buat, itu semestinya, ataupun balasan itu diberi mengikut amalan yang baik yang kamu lakukan, iaitulah amalan yang ikhlas dan amalan yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kepada kita perbincangan ulama tentang bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah, dua-duanya baik belaka. Maknanya Allah Ta'ala akan ambil kira amalan kita yang terbaik apabila kita lakukan dengan ikhlas dan kita lakukan dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan sunnah. Dan ataupun Allah Ta'ala beri lebih baik daripada apa yang kita buat. Sememangnya yang kita buat ni sedikit, pahalanya berbukit. Allahu Akbar, pahalanya besar. Dia sedekah RM1 dapat 700. Sekali solat jenazah pahala dia besar bukit banyak. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, iaitu ayat yang menyebut tentang kedudukan amalan orang-orang yang baik. Ayat yang menyebut tentang apa? Para pelajar sekalian, ayat yang menyebut tentang galakkan beramal untuk laki-laki dan perempuan. Kita jangan duduk harapkan orang, jangan. Tak apalah, saya tak beramal pun abang haji saya kuat beramal tu. Saya kata banyak amalan pun tak jadi masalah, sebab suami saya pendakwah yang hebat, imam besar, contoh lah. Tengok ayat 97, Allah Ta'ala ajar kepada kita, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesiapa yang beramal dengan amal soleh. Apa dia amal soleh? Amal kebajikan, melakukannya dengan ikhlas, berdasarkan kepada apa? Kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jadi ikhlas saja, tak ikut sunnah, tidak menjadi sunnah.
dua-dua. Ikut sunnah tidak ikhlas juga tak jadi. Min zakarin au unsa. Dengar ni. Dari laki-laki atau perempuan, dua-dua. Allah Ta'ala buka pintu munafasah. Apa nama munafasah? Pintu perlawanan di antara kita. Berlawan. Ya, laki-laki beribadah, isteri beribadah. Jangan duduk mengharapkan kehebatan cik abang dia, suami dia lah kita sendiri. Oh, suami baca Quran itu tak? Nah, kita baca WhatsApp lah, kita baca Quran sama. Suami bersedekah, kalau kita juga ada harta, kita sedekah. Suami beri nasihat, kita juga beri nasihat. Mananya masing-masing. Wa huwa mu'min. Ini syarat utama. Dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tafsir, di antara amal soleh dalam konteks ayat kita ini, ayat yang kita bincang ini, iaitu al-wafa'u bil uhud. Tunai janji. Laki-laki ke perempuan yang berjanji, jangan tak tunai. Jangan tak tunai. Bila orang perempuan laki-laki beriman, kemudian beramal dengan amal yang soleh, apa yang kita dapat para jemaah sekalian? Allahu Akbar. Tengok. Yang kita dapat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini taat, Allah Ta'ala beri kehidupan yang baik. Allah kata apa ni? Aku beri hayatan sa'idah, kehidupan yang baik. Di antara tanda tu tuan-tuan, ulama tafsir kata kehidupan yang baik itu yang awal kita dapat halawatul iman, kemanisan iman. Bila kita beribadat dengan ibadat yang baik, kita akan dapat halawatul iman, kemanisan beriman. Yang kedua, al-unsu billah, kita rasa jinak dengan Allah. Sebut je nak berzikir subhanallah, rasa manis, rasa dekat dengan Allah. At-talazzuz bi'ibadatihi, kita rasa seronok melakukan ibadat, suka. Nak gimana tu? Masjid, duduk diam-diam, ambil wudu, solat duha di rumah kita, malam kita solat tahajud. Ini hayatan thayyibah. Bukan kata oh dia tu hidup baik tu sebab banglo dia besar, tapi rumah dia panas macam oven, kata macam furun, panas. Sebab kelahi sini. Jumpa suami isteri dalam rumah tu, rumah cantik, aircon kuat, tapi panas suasana. Suami tak bercakap dengan isteri, isteri asyik duk cengeng ke suami, anak-anak pula lompat tak dengar kata, na'udzubillah. Itu dia panggil kita ni rasa lazat beribadat, tenang hati, jiwa pun tenang. Bima yarzuquhullah, Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki yang halal, yang tayyib, melalui jalan-jalan yang kita tidak sangka. Kemudian rezeki yang kita terima tadi ma'al qana'ah, kita rasa berpada, tidak tamak. Inilah ketenangan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tuan-tuan boleh buat khulasah berapa ciri ketenangan yang telah disebut oleh ulama tafsir di dalam ayat ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir buat analisa, tanda tuan-tuan, al-hayatut tayyibah, maksud hayat, hidupan yang baik dalam ayat ini tashmal wujuhar rahah, semua bentuk kerehatan, ketenangan, tumaknina, happy, itu semua tu hayatan tayyibah. Macam-macam ulama salaf sebut. Dia kata, Ibnu Abbas kata rezeki yang halal.
Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu al-Khalifah kata al-qanaah. Jiwa tenang, rasa berpada dengan rezeki yang kita dapat, tidak tamak, tidak dengki dengan orang. Ada lagi riwayat yang kedua daripada Ali bin Talha bin Ibn, dikata innaha as-sa'adah. 3, kebahagiaan. Rasa tenang, rasa happy hidup kita. Kata di Hasan, dia kata hayatun tayyibah itu tidak ada yang lebih baik. Allah Ta'ala akan bagi syurga nanti. Ad-Dhahhak kata tambahan daripada rezeki tadi, ibadat dalam dunia, beramal dengan amal ketaatan, cerah lapang dada. Maka Ibnu Katsir simpul, semua perkara yang kita sebut tadi iaitu termasuk di dalam hayatan tayyibah. Alhamdulillah. Inilah para jemaah sekalian, bagaimana kita dapat hayatan tayyibah. Kita juga kena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ini menarik. Diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, qad aflaha man aslama. Sesungguhnya berbahagialah mereka yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafa. Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia mencukupi. Kata di ulama tafsir, Nawawi kata, al-kifayatu bila ziyadatin wala naqsin. Ini menarik ni. Maknanya kita Islam, rezeki yang Allah Ta'ala beri itu kafaf, cukup. Tak perlu minta dengan orang, tak perlu merengek-rengek rayu kepada orang. Rezeki kita mari dengan baik dan tidak juga terlalu lebih sehingga sampai mereka membazir, tak tahu nak buat apa. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah Ta'ala campak dalam hati kita ni rasa berpada, tidak tamak dengan rezeki yang telah kita miliki. Ini manusia yang bahagia. Qad aflah. Manusia bahagia itu 3, Islam, rezeki dia mencukupi, jiwa dia tenang dengan rezeki yang sudah ada. Kalau jiwa tamak, tak akan tenang. Duk garuh kepala, duk korek hidung pagi petang siang malam. Bagaimana nak dapat projek? Halal haram jangan tanya. Lantak. Allahu Akbar. Hadis ini dalam Muslim. Semalam saya diberi peluang, dibawa mengembara masuk dalam hutan. Hutan sungguh, hutan rimau, tinggi bukit. Naik kereta 4x4. Masuk pergi, nak pergi tengok bagaimana orang mencari rezeki dalam hutan. Pembalakannya dengan macam-macam. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kita naik, asyik duduk mengucap ya kata orang. Tapi dia orang ni, kita duduk mikir berapa lah insurans nyawa dia bayar pokok ni. Gitulah hidup manusia ni. Allah Ta'ala beri, yang penting kalau kita boleh memiliki 3 perkara, Islam, rezeki yang mencukupi, jiwa pula tenang dengan apa yang ada, alhamdulillah, qad aflaha, itulah manusia bahagia. Ini dalam Sahih Muslim. Satu lagi hadis yang menarik, tanda tuan-tuan, daripada Abdullah bin Khubaib. Abdullah bin Khubaib daripada ayah dia radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tanda ni, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi satu kesalahan dengan adanya kekayaan bagi orang yang takut. Dia kaya tapi dia takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Kesihatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Lish, kenapa? Para ulama dia bahas. Kenapa kesihatan itu lebih tinggi?
Kita kata punca kita duduk tenang ni bila sihat. Saya kaya. Tuan, menu hari ni kambing bakar. Kan? Kambing. Makanan kita kek yang sedap. Dibuat oleh dia ditempah daripada kedai kek antarabangsa, international kek, bukan main-main, bukan tarah kampung COD ni. Contoh ya. Oh sorry, kambing tak boleh makan darah tinggi. Kek manis, kencing manis. Habis apa faedah kaya? Tengok. Pasal tu dia kata wasihatu liman ittaqa khairum minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan na'im. Jiwa tenang itu nikmat Allah Ta'ala beri. Sikit harta tapi jiwa tenang. Kita boleh beribadat, kita boleh berzikir, kita boleh senyum dalam hidup, kita boleh bantu orang setakat yang kita mampu. Hadhihi minan ni'am. Ini termasuk dalam nikmat anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar kepada kita para jemaah sekalian. Tapi kalau kaya saja sihatnya tidak ada, baik juga daripada miskin sihat pun tidak kan. Tapi nak banding tu Allahu Akbar. Yang penting dalam tiga-tiga tu tibun nafs, jiwa tenang. Tanda hadis ini dalam akhrajahu Ibnu Majah wal lafzu lahu wa Ahmad wa ghairuh. Alhamdulillah. Hadis ini sahih dari sanadnya. Baik, satu lagi lah kita ambil. Hadis Anas bin Malik, innallaha la yazlimul mu'min, ataupun hadis ini untuk ayat yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada ayat dulu. Kita tamatkan perbincangan. Wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hayatan thayyibah, semua kategori kita dah bincang. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala mereka. Pahala dapat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Tengok nota 580, laki-laki atau perempuan ia mengerjakan amal-amal yang soleh sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya. Ini syarat mukmin, mukminah. Maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin. Orang miskin tapi dia boleh minum air sejuk. Allah, alhamdulillah nikmat. Kita hak kaya ni pilih masuk restoran, pilih menu nak minum apa, 5 minit cari menu. Akhir-akhir minum dua teguk manis. Terlebih gula agaknya. Saya ni baru cek gula naik, berhenti sekat tu. Di mana kebahagiaan kita? Allahu Akbar. Dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Sedang orang-orang kafir atau orang-orang beriman tapi tenggelam dalam maksiat akan dihidupkan di dunia dalam keadaan resah, keluh kesah, stres, serabut, tidak tenteram jiwanya walaupun mereka kaya raya, dan di akhirat pula akan beroleh seburuk-buruk balasan disebabkan kekufuran atau maksiat yang dilakukan. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kita boleh harta banyak, boleh kedudukan yang besar, maka Nabi SAW sebut dalam hadis ini dikeluar oleh Muslim, Ahmad dan lain-lain, daripada anak, innallaha la yazlimul mu'min hasanah. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi, mengurangi akan kebaikan yang dibuat oleh orang mukmin. Yusabu 'alaiha ar-rizq fid dunya. Bila kita buat baik, Allah Ta'ala akan beri rezeki dalam dunia ni, min haitsu la yahtasib, dan akan dibalas pahala yang besar di akhirat. Wa ammal kafiru, ada orang kafir, fayat'amu bihasanatihi fid dunya. Dia buat baik dalam dunia, dia ambil kebaikan tu dalam dunia. Allah Ta'ala bagi selalu dia senang, dia hidup mewah, bisnes dia berjalan. Fa idza laqiyallaha yaumal qiyamati lam takun lahu hasanah yu'ta biha khaira
di akhirat esok tak ada lagi kebajikan dia. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita simpulkan dalam ayat 94 hingga 97 ini, dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Ayat ini innama indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah Taala itu yang terbaik. Ayat ini hasun ala ta'ammuli wal ilm. Allah Taala galakkan supaya kita perhati, kita belajar, kita tengok apa yang kita dapat, supaya apa? Supaya kita berfikir bagaimana nak buat yang terbaik. Yang kedua, apa yang ada di sisi kamu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Yang ada di sisi Allah Taala itu kekal. Ayat ini al-hassu wat targhib ala zuhdi fid dunya. Allah galakkan kita supaya bersifat zuhud dalam dunia. Apa makna zuhud? Meninggalkan cinta dunia dengan hati kita. Tangan kita ada duit tak apa pegang, jangan campak keluar pula, kan? Ini bila kita zuhud, kita akan dapat kemanisan beribadat, insya-Allah. Sebab hati kita tak memikir ke dunia, kita memikir bagaimana nak pergi ke akhirat. Sebagaimana cerita Umar bin Abdul Aziz, waktu dia belum jadi khalifah, dia mewah. Bila jadi khalifah, dia zuhud. Orang tanya Syekh, pelik. Patutnya bila jadi khalifah lah kita mewah. Umar kata apa? Nafsu at-tawaqah. Nafsu kita ni gila kepada satu benda yang lebih tinggi. Mula-mula aku nak kepada anak khalifah, boleh kahwin dengan jadi menantu khalifah. Aku nak ke jawatan, boleh jadi gubernur. Aku nak jawatan, boleh jadi khalifah. Dia sendiri jadi khalifah. Bila semua aku nak yang dunia sudah dapat, nafsu aku bercita-cita nak pergi kepada Allah, nak ke syurga, aku tinggalkan dunia dalam hati aku ni, jadi zuhud. Kita kata subhanallah. Itu dia panggil an-nafsu tawaqah. Jiwa kita ni sangat merindui perkara yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Tapi kalau kita duduk main level sama je, dunia pun tak dapat, akhirat pun kita rugi, inilah manusia yang rugi. Allahu Akbar. Dan juga dalam ayat ini juga berpesan kepada kita sekali lagi supaya jangan bermain-main dengan sumpah. Jangan bermain-main dengan sumpah. Dan yang terakhir, iaitulah setiap orang jangan hanya berpada dengan amalan orang lain. Terutama zaman kita ini pula, zaman ditularkan pandangan para alim ulama, di antaranya Hasan Basri, yang kata di akhirat esok orang mukmin akan cari kawan dia dalam neraka. Kalau tak jumpa dalam syurga, cari dalam neraka. Jadi habislah pakat pesan, ustaz cari saya ya. Saya tanya nak cari kat mana? Neraka. Kita kata astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udzubillahi minan nar. So cari dia dalam neraka. Lepas awak bercita-cita nak masuk neraka, jangan. Kita pun berani tak buat amalan banyak sebab tak apa, saya ada 10 ustaz yang tegar yang kenal saya, dia akan cari saya. Oh, yang perempuan pun saya tak apa, tak amal kuat pun, abang haji saya sudah beramal. Kalau tak jumpa di syurga, takkan dia nak hidup seorang, dia cari saya dalam neraka. Kita kata list lah, jangan main-main dengan neraka. Neraka bukan bahan gurauan. Neraka diajar oleh Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajirni minan nar. Nabi kita ajar a'udzubika min azabi jahannam. Tiba-tiba kita nak main cari-cari saya lah. Jangan cuba bermain-main. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 98 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.